إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Surah An-Nisa 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka melakukan dengan riya, yakni ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita semua tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita di dunia dan di akhirat dilimpahi keberkatan ilahi. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk hindari sifat munafik. Ma'asyiral muslimin, sifat munafik daripada segi syariat, munafik merujuk kepada orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati sementara berpura-pura menzahirkan keimanan. Mereka yang pada zahirnya mengaku keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi sebenarnya tidak beriman. Jika dilihat daripada segi bahasa, perkataan munafik merujuk kepada orang yang amalan dan hatinya bercanggah dengan apa yang diperkatakannya. Ketika mereka bercakap atau melakukan sesuatu, mereka menyembunyikan maksud yang sebenar. Mereka ini kelihatan baik pada zahir, tetapi memiliki niat jahat yang terselindung. Mereka bersifat pepat di luar, runcing di dalam arti kata lain, nampak baik tapi jahat. Saudaraku muslimin, sifat munafik merupakan antara penyakit yang paling bahaya dalam masyarakat. Ia boleh menjadi gunting dalam lipatan dan musuh dalam selimut. Sifat kepura-puraan mereka boleh mengancam kesejahteraan ummah dan keselamatan sesebuah negara. Digambarkan golongan munafik ini sebagai manusia yang busuk hati kerana hasad dengki terhadap orang beriman, seperti mana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka, yakni golongan munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengalami pengalaman pahit akibat perbuatan kumpulan munafik ini. Mereka berpura-pura di hadapan baginda menyokong dakwah Islam, namun hakikatnya mereka berniat mahu memusnahkan Islam. Mereka membawa banyak musibah, termasuk mengkhianati umat Islam seperti yang berlaku semasa perang Uhud. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay telah mempengaruhi sebahagian tentera muslimin supaya mundur daripada medan perang, yang mengakibatkan
tentera Rasulullah SAW menjadi lebih kecil dan lemah. Kejatuhan Khalifah Abbasiyah juga disebabkan perbuatan khianat salah seorang menteri yang berpenyakit hasad. Mereka tergamak bekerjasama dengan musuh untuk membuka laluan yang membolehkan tentera Tatar masuk menguasai Baghdad. Sabda Rasulullah SAW, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza utumina khana, wa idza haddatha kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara." 4 perkara yang ada pada dirinya, jika melakukan semuanya, dia menjadi munafik sepenuhnya. Dan sesiapa yang ada salah satu daripadanya, nescaya dirinya mempunyai salah satu daripada sifat munafik, sehinggalah dia meninggalkannya. Apabila diberikan amanah, berlaku khianat. Apabila bercakap, dia berbohong. Apabila berjanji, dia memungkiri janji. Dan apabila dia berdebat, dia tidak jujur dan bukan mencari kebenaran. Rawahul Bukhari. Tuan-tuan, orang-orang yang munafik itu dapat kita kenali melalui sifat-sifat berikut. Pertama, dia tidak memiliki pendirian yang kukuh. Dia menunjukkan pendirian yang senantiasa berubah-ubah mengikut keadaan. Dia sangat mudah terpengaruh dengan persekitaran, ibarat lalang yang mudah mengikut arah tiupan angin, atau sesumpah yang boleh menukar warna kulit mengikut pohon mana ia hinggap. Kedua, dia ingkar kepada janji, mudah berdusta dan mudah bersumpah palsu. Cakapnya di siang hari tidak boleh dibawa ke malam. Yang ketiga, orang munafik juga boleh diibaratkan sebagai pelakon yang hebat. Dia bijak melakonkan watak mengikut pentas dan penonton. Sifatnya bermuka-muka, memuji sewaktu berhadapan dengan kita dan mengumpat pula ketika berada di belakang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu akan mendapati manusia yang paling jahat, yaitu memiliki 2 wajah. Ia datang pada segolongan dengan 1 wajah, dan datang pada golongan yang lain pula dengan 1 wajah." Yang keempat, dia mengharapkan apa juga kebaikannya dibalas dengan upah berbentuk wang, harta, pangkat dan jawatan. Harga dirinya juga boleh dijual beli dan boleh diperdagangkan. Kesetiaannya pula akan berakhir jika dia tidak mendapat ganjaran atau upah. Yang kelima, dia menjadikan dunia sebagai matlamat hidup dan terlalu cinta kepada kebendaan. 6. Riya dan mengejar pujian, serta tidak boleh menerima teguran dan nasihat atas apa juga kelemahan dan kesilapan. Ketujuh, jiwanya yang senantiasa gelisah dan resah kerana terpaksa bersikap pura-pura di hadapan khalayak ramai. Kelapan, dia kelihatan baik di permukaan tetapi berhati busuk, berniat jahat dan berbuat khianat, serta suka melakukan tipu daya. Yang kesembilan, melakukan kerosakan di bumi dengan menggunakan tipu muslihat, memutarbalikkan fakta, memberikan alasan mahu membuat perkara baik, sedangkan apa yang berlaku ialah di sebaliknya. Yang kesepuluh, dia tidak merasa bersalah, malah berbangga melakukan dosa dengan memberikan berbagai hujah untuk menghalalkan apa juga dosa yang telah dilakukannya. Dan yang ke-11-nya tuan-tuan, berhasad dengki terhadap kejayaan dan pencapaian orang lain dan menaruh dendam dalam hati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saudara, berwaspadalah dengan orang-orang yang munafik dan jauhkan diri daripada menjadikan mereka sebagai rakan dan sekutu, kerana perlakuan munafik ini amat membahayakan diri, masyarakat, negara dan agama. Sifat munafik akan merosakkan dasar keimanan dan amalan kebaikan kita. Tuan-tuan, sikap dan amalan munafik mestilah dihapuskan dalam kehidupan, kerana sepanjang sejarah Islam, golongan munafik ialah perosak kepada kehidupan beragama dan menghalang penghayatan hidup berlandaskan tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimil lisan." Sesungguhnya perkara yang paling aku bimbangkan setelah peninggalanku yaitu orang munafik yang petah berbicara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran terkandung 13 ayat yang memperingatkan ummah mengenai golongan munafik. Bahkan ada satu surah khusus di dalam Al-Quran yang membicarakan perihal munafik, yaitu surah Al-Munafiqun. Sesungguhnya sifat munafik sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka paling bawah. Ma'asyiral muslimin, mimbar menyeru kepada jemaah semua agar kita tetap berpegang pada akidah Islamiyah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buludil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal faqri wal kufur wal fusuq wal syiqaq wal nifaq was sum'ati wal riya. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kefakiran, kekufuran, kefasikan, kederhakaan dan dengan kemunafikan, sum'ah dan riya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara amanah. Kuatkan iman dan hati kami agar menjauhi perbuatan khianat seperti salah guna harta benda yang bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, gunakan kuasa untuk kepentingan diri, serta menjauhkan diri daripada termasuk golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Malikal Mulk, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan segala tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah, jujur dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniakanlah rezeki yang berlipat ganda kepada mereka, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan.
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا. Kebawah yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika maulana Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.